Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan seterusnya kepada para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. InsyaAllah pada malam ini seperti biasa kita akan menyambung pembacaan kitab kita, kitab Hikam, dan kita telah sampai pada muka surat 55. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam mata hikamnya, mal arifu man idza asyara wajada al-haqqa aqraba ilaihi min isyaratihi bal al-arifu man la isyarata lahu li fanaihi fi wujudihi wantiwaihi fi syuhudihi. Maka dikatakan bahawa mal arifu man iza asyara wajada al-haqqa aqraba ilaihi min isyaratihi. Tiadalah arif yang hakiki, yakni tiadalah seorang itu dikira orang yang benar-benar arif billah, betul-betul mengenal Allah Ta'ala. Mereka yang apabila berisyarat ia kepada sesuatu, mereka yang apabila mendapat isyarat daripada sesuatu, yakni apabila Allah memberi kepadanya suatu isyarat, maka apabila berisyarat ia kepada sesuatu makna daripada hakikat, pada isim ataupun pada sifat, yakni apabila dia mendapat satu isyarat daripada Allah yang berkaitan dengan ketauhidan kepada Allah, sama ada Allah membuka kepada dia tentang asma Allah ataupun tentang sifat Allah, maka diperolehnya hak terlebih hampir kepadanya daripada isyarat, maka dia merasakan bahawa hak, yakni Allah, hampir dengannya. Dia merasa dia hampir dengan Allah Ta'ala daripada isyaratnya, disebabkan isyarat yang Allah beri pada dia. Tetapi arif yang hakiki, orang yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala itu tiada berisyarat padanya, tiada melihat kepada isyarat yang ada pada dirinya. Begitu. Kerana fana'nya, kerana binasanya dalam wujud Allah, dengan merasa kewujudan Allah dan tergolongnya di dalam syuhud, kerana memasukkan ia di dalam pandangan Allah melalui mata hatinya, artinya daripada wujud dirinya. Kerana istighraq, siapa yang ada kitab maknanya tenggelamnya, tulis tenggelamnya di dalam syuhud, di dalam memandang. Syuhud ini memandang dengan pandangan mata hati, itu dipanggil syuhud. Syuhud jalal Tuhannya, yakni ketinggian Allahnya, kamalnya, kesempurnaannya yang dikehendaki bagi Adam, bagi Adam, yang dikehendaki bagi Adam, bagi tiada. Adam ni makna tiada. Tiap-tiap sesuatu, tiada sesuatu dengan sebabnya, sebab Allah. Maknanya
dengan sebab dirinya. Tiada sesuatu daripada sesuatu dengan sebabnya. Sebab dirinya, dan wujud tiap-tiap satu daripada Allah. Jadi kepada para jamaah, tolong memahami betul-betul ini satu matan yang agak payah dipahami. Dan kalau kita baca sekali imbas, mungkin kita tidak dapat memahaminya. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memberi ilmu kepada kita supaya kita dapat memahaminya. Jadi sebelum nak hurai mengenai matan ini, pernah berlaku sekali pembacaan kitab Minhajul Abidin. Ketika mana Ustaz membaca kitab Minhajul Abidin, bukan membaca di rumah, tetapi membaca di hadapan jamaah satu ketika. Ketika mana membaca ibarat Imam Al-Ghazali, maka kita tidak dapat memahami apakah yang dimaksudkan. Maksudnya, kalau kita nak hurai ikut akal kita boleh, tetapi rasa hati kita ini, maknanya huraian yang kita rasa dalam hati kita ini, apa yang dibaca itu tidak dapat dipahami, dan kalau dihurai maka takut membawa pada kesalahan. Maka lalu Ustaz pun minta pada para jemaah agar membaca Al-Fatihah kepada pengarang kitab Imam Ghazali. Masa tu baca kitab Imam Ghazali. Setelah membaca Al-Fatihah, dihadiahkan, mohon pada Allah. Alhamdulillah, Allah membuka sehingga kita dapat memahaminya dan menyampaikannya. Jadi di sini para jemaah tolong ambil perhatian dengan matan ini. Matan ini agak sukar dipahami dibanding dengan matan-matan yang terdahulu. Tapi insya-Allah yang memberi faham itu bukan ustaz, yang memberi faham itu Allah. Jadi bila Allah memberi faham, kita yakin dengan Allah, minta kepada Allah, insya-Allah maka Allah akan memberi faham kepada kita. Baik, kita tengok. Maka satu-satu Ustaz huraikan. Mal arifu, bukanlah orang yang benar-benar mengenal Allah. Iza, apabila, man iza, orang itu apabila asyara, dia mendapat isyarat. Wajadal haqqa, lalu dia merasakan, mendapati Allah. Haqqa itu Allah. Aqraba ilaihi, dia merasakan dengan rahsia tadi. Isyarat ini rahsia Allah. Maksud isyarat ini rahsia ataupun petunjuk Allah yang berkaitan dengan rahsia tauhid, seperti memahami sifat Allah, seperti melihat akan asma dan sifat Allah. Lalu ketika itu dia merasakan bahawa aqraba ilaihi, dah lebih dekat kepadanya dari isyarat. Dia rasa dia sudah rasa dekat dengan Allah dengan sebab isyarat yang dia dapat tadi. Maka itu bukan orang yang mengenal Allah. Baik. Maksudnya begini. Apabila seorang itu, kita kaitkan pada matan yang dahulu, seorang itu rasa menyesal, rasa bersalah disebabkan lalai dia kepada Allah. Lalu ketika itu dia rasa sedih. Bila dia rasa sedih, tapi sedih itu tidak membangkitkan amal, maka sedih yang tidak membangkitkan amal itu adalah tipu daya. Maka setelah dia sedar ini tipu daya, kerana aku sedih tapi aku tak beramal pun, sedih tinggal semayang tak semayang pun, sedih tak beribadat tetapi tak tambah ibadat pun, sedih maknanya kerana kurangnya baca Quran tapi tak tambah baca Quran, maka sedih itu sedih yang tertipu daya. Maka setelah dia mengetahui itu tipu daya, maka tak boleh, dia kata setiap kali dia sedar dia kena buat. Lalu pun dia pun buatlah, dia pun beribadat pada Allah, dia pun menjadi orang yang saleh. Bila dia beribadat kepada Allah Ta'ala, dia rasa dekat dengan Allah. Bila dia rasa dekat dengan Allah Ta'ala, maka kenapa dia merasa dia sudah dekat dengan Allah? Tiba-tiba Allah beri ilmu kepada dia. Apa ilmu? Di antaranya Allah membuka rahsia tauhid, memahami sifat dan asma Allah. Maka macam mana memahami sifat dan asma Allah? Baik, sebagai contoh. Sebagai contoh, ketika mana dia beribadat, dia boleh sembahyang banyak. Orang lain tak boleh sembahyang macam dia.
Orang lain sembahyang sunat 2 rakaat, dia 4 rakaat. Orang lain sembahyang sunat duha 2, dia 8 rakaat. Orang lain tak boleh bangun tahajud, dia boleh bangun tahajud. Dan ketika itu dia pun melakukan ibadat sehingga Allah campak pada dia. Allah campak kepada dia bahawa dia pun melihat akan sifat Allah. Macam mana melihat sifat Allah? Kita ambil contoh satu sifat saja. Sifatnya sifat kudrat. Sifat kudrat itu ketika itu dia tak melihat bahawa dia melihat ini kudrat Allah. Allah yang beri dia melakukan ibadat. Bukan kudrat dia. Maknanya. Itu bagus. Allah membuka rahsia kepada dia. Namun ketika itu dia merasakan bahawa dia merasa dirinya dekat dengan Allah. Sebab apa dia dekat dengan Allah? Dia rasa sebab dia rasa dia mampu melakukan ibadat yang banyak. Ketika itu dia merasa dirinya dekat dengan Allah dengan sebab ibadat yang banyak dia lakukan itu, maka dia bukanlah orang yang kenal dengan Allah. Lalu di antara bukti dia ini merasa dirinya dekat, lalu ketika itu di dalam hatinya datang sifat bangga. Datang sifat bangga. Orang lain tak boleh sembahyang macam aku sembahyang. Orang lain tidak boleh beribadat sebagaimana aku ibadat. Maka ketika itu dia tidak termasuk di kalangan orang yang arif billah. Kenapa? Kerana masih lagi memandang dirinya, aku ini layak mendapat kelebihan kerana ini Allah buka kepada aku memahami tentang sifat Allah, tentang rahsia Allah. Maknanya maka dia rasa itu disebabkan bahawa disebabkan dengan apa yang dia lakukan. Ketika itu ada wujud dirinya, ada memandang akan dirinya. Sebab aku ini rajin baca kitab, sebab tu Allah Ta'ala buka ilmu pada aku. Contohnya, sebab aku ini rajin berzikir, oleh dengan sebab rajin berzikir itulah Allah Ta'ala buka pintu, buka hati aku sampai aku memahami. Ketika itu dia merasakan bahawa ada wujud diri tadi seperti rajin. Dia rasa dirinya rajin, maka dia merasa dia layak dapat isyarat itu. Dia sudah rasa dirinya dekat dengan Allah Ta'ala. Mengikut itu sekerana berdasarkan kepada amalnya, maka dia tidak termasuk dengan orang yang benar-benar mengenal Allah. Harap boleh fahamlah. Maka jaga-jaga dalam melakukan amal, jaga-jaga penyakit. 3 penyakit besar. Yang pertama, riak dalam melakukan amal. Yang kedua, bangga. Bangga dalam melakukan amal. Yang ketiga, ujub. Ujub merasa dirinya sudah baik pada orang. Maka 3 ini sifat yang tidak layak ada pada orang yang arif billah. Orang yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala. Itu maksudnya yang moga-moga dipahami. Maka man iza asyara wajadal haqqa aqraba ilahi. Bila Allah Ta'ala beri isyarat kepada dia, Allah Ta'ala beri faham dia tentang ilmu, Allah Ta'ala beri tentang rahsia-rahsia tauhid kepada Allah. Dia pun melihat bila dia makan obat, dia lihat bukan obat itu menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Vaksin tidak boleh menyembuhkan penyakit. Habis itu siapa? Allah yang menyembuhkan penyakit. Sedikit pun tidak melihat obat ke vaksin ke apa-apa, sedikit pun tidak melihat. Yang melihat itu Allah yang menyembuhkan. Dari segi bukan perkataan semua boleh buat perkataan Allah sembuhkan, itu perkataan tidak, tetapi dari segi hatinya, dari segi sirnya, basirahnya, pandangan mata hatinya, lalu melihat, itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika Allah memberi kepada dia, dia memandang bahawa aku sudah dekat kepada Allah Ta'ala, aku sudah soleh, aku sudah menjadi wali Allah, maka ketika itu tidak termasuk dia di dalam golongan orang yang arif billah. Oleh kerana itu, bagaimana nak mengenali orang yang arif billah ini, betul-betul mengenal Allah Ta'ala ini? Maka dikatakan bahawa orang yang arif billah itu, orang yang betul-betul mengenal Allah Ta'ala itu,
Tetapi arif yang hakiki itu yang tiada berisyarat baginya. Tiada berisyarat apa maknanya? Tiada memandang kepada isyarat tadi. Tiada memandang kepada apa yang Allah beri tadi. Apa yang Allah Ta'ala beri? Fahaman. Apa yang Allah Ta'ala beri? Rahsia Tauhid. Apa yang Allah Ta'ala beri? Yakni ilmu laduni. Contohnya, Allah Ta'ala memberi kepada dia dengan sebab amal-amal yang dia lakukan. Lalu dalam keadaan macam itu, dia dikira maknanya bila dia tidak bergantung kepada perkara itu, maka dia ini orang yang benar-benar mengenal Allah. Baik, kita tengok. Tiada berisyarat baginya, tidak memandang kepada isyarat yang Allah beri. Allah beri ilmu pada dia, dia dapat ilmu tentang ketauhidan, tapi dia tak rasa. Dia rasa itu semua ilmu Allah Ta'ala. Maka hilang sifat bangga, hilang sifat ujub, hilang sifat fakhar. Fakhar ni bangga. Hilang sifat riak, nak tunjuk-tunjuk orang. Sebab itu, ingat para jamaah, orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, maknanya bila mana sahaja dia melakukan amal, dia tidak melihat kepada amal itu, sehingga dia lupa, bahkan merasa dia tidak ada amal. Orang soleh beramal merasa tidak ada amal. Orang yang tidak soleh tak beramal mana, tetapi merasa sudah beramal. Sesiapa yang merasa dirinya sudah beramal, dia sebenarnya bukanlah orang yang dikira beramal. Sesiapa yang dia beramal tetapi dia merasa dia tidak beramal, maka dia adalah orang yang dikira beramal. Boleh faham maknanya? Dulu dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa orang yang betul-betul kepada Allah, mengenal Allah, orang yang betul-betul mengenal Allah Ta'ala, dia sudah tidak melihat kepada amalnya, walau dia sembahyang banyak, walau dia soleh. Salah seorang guru kita, dia sembahyang, kalau dia sembahyang pada waktu malam sampai pagi. Pukul berapa dia sembahyang? Boleh jadi, kata isterinya, kadang-kadang pukul 12 bangun dah. Awalnya dia lepas isyak dia tidur. Pukul 10 sudah tidur, pukul 12 bangun, sembahyang sampai pagi. Tapi tak pernah cakap pun di lidahnya, saya ni sembahyang sampai pagi. Saya kalau baca Quran 4 juzuk. Kenapa? Dia tak pernah cakap. Dia nak cakap apa? Sebab dia tak rasa dia beramal. Dah dapat tahu mana? Selalunya dapat tahu daripada isterinya, dapat tahu daripada anaknya, dapat tahu daripada muridnya. Daripada dirinya tidak ada. Sebab apa dia tidak berkata-kata? Sebab dia merasa dia tidak ada amal. Maka orang yang soleh beramal itu merasa tidak ada amal. Kita yang tidak soleh, tidak beramal mana, tapi merasa sudah beramal. Maka bila merasa sudah beramal, jauh dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal-iyazubillah. Maka orang yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala ini, dia tidak berisyarat. Apa makna tidak berisyarat? Tidak memandang kepada isyarat. Apa makna isyarat itu? Yakni rahsia Allah. Ataupun kita yang dimasukkan di sini adalah tentang rahsia Allah berkaitan dengan tauhid, ketuhanan kepada Allah. Kerana apa? Kerana fanaknya, binasa dirinya di dalam wujudnya, dalam wujud Allah. Dia tidak ada. Saya boleh semayang banyak tu, maknanya kalau orang itu dia ketika dia semayang, dia bersyukur pada Allah, Allah memberi dia boleh semayang. Tetapi sebenarnya dia boleh semayang itu dengan pertolongan Allah, bukan dengan kerajinan dia, bukan dengan kegagahan dia, tidak. Sebab itu dia sentiasa bergantung dengan Allah. Maknanya kalau dia boleh beribadat hari ni, dia fikir besok belum tentu lagi dia boleh ibadat, kecuali dengan pertolongan Allah. Maka dia tak rasa, dia tidak rasa dia sudah boleh dah, dia sudah gagah, dia sudah alim. Tidak merasa demikian. Sebab tu Allamah Habib Umar pernah menyatakan, seandainya, kata Habib Umar, seandainya, ni satu orang ulama Yaman yang menghafal hadis 100,000, maknanya membaca zikir dan baca Quran kuat, ibadat sampai ke pagi, sentiasa munajat pada Allah. Anak murid pun anak murid dia pun bertaraf ulama, Allamah Habib Umar. Tapi dia pernah mengatakan bahawa seandainya aku merasa
diriku ini alim pada orang lain ataupun anak muridku, aku merasa aku lebih alim pada anak muridku, nescaya aku akan tutup madrasah aku. Begitu. Kenapa dia kata begitu? Selama ini dia tak merasakan dirinya ada ilmu, sedangkan dia mempunyai ilmu. Jadi setelah fana binasa dalam hatinya, apa-apa yang dia milik itu binasa. Kenapa binasa? Dia melihat itu Allah. Bila Allah memberi ilmu, dia tak merasa dia tu ada ilmu, tetapi itu ilmu Allah Ta'ala. Maka dia melihat ini ilmu Allah. Kan Ustaz dah cerita bagaimana siapa namanya Al-Ansari itu, Syekh Zakaria Al-Ansari kata, mu nak tanya-tanyalah, aku boleh jawab belaka. Ketika itu Allah sedarkan dia, datang satu orang tanya soalan, dia tak boleh jawab. Baru dia sedar selama ini. Begitulah kadang-kadang kita rasa gagah. Tak apa, kita sihat. Kita rasa sudah sihat. Bila kita rasa sudah sihat, kita kata tak apalah, kita nak semayang banyak nanti lain kali, bila masa boleh buat. Jadi kita bergantung pada tenaga kita, kegagahan kita. Tengok bila orang tu kena sakit stroke, nak angkat jari pun tak boleh, baru dia rasa Allah, tak ada benda pun aku. Ketika itulah dia merasa, baru dia tahu bahawa tidak ada kudrat kecuali kudrat Allah. Itu gambarannya. Maka di sini mengatakan bahawa bila seorang itu sudah melihat akan wujud Allah, mana ada sifatnya, yang ada sifat Allah. Sifat Allah, alim itu sifat Allah, kudrat itu sifat Allah. Maka hilanglah pada dirinya merasa sifat tadi. Fana ini binasa, yakni hilanglah sifat tadi. Kerana apa? Kerana wujud Allah Ta'ala, dan tergolongnya di dalam syuhud. Dan ketika itulah dia tergolong di kalangan orang yang memandang dengan pandangan mata hati. Syuhud ini memandang pada hati, artinya daripada wujud dirinya, dia pun sudah tidak lagi pandang pada adanya dirinya. Ingat para jamaah, jangan merasa ada. Jangan merasa ada. Katanya Iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Kenapa Iblis itu mengatakan dia lebih baik? Dari segi keciptaan, kejadian dia lebih baik. Khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Api mengeluarkan cahaya yang indah, tanah mengeluarkan bau yang busuk. Maka dia merasakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Bila merasa ada, maka maknanya terkeluarlah dia daripada rahmat Allah Ta'ala. Maka tak boleh merasa ada. Yang orang alim tidak boleh merasa alim, ilmu, kecuali melihat itu ilmu Allah. Orang yang kaya tidak boleh merasa aku sudah kaya, harta ini semua milik aku, maka aku boleh buat apa saja. Maka ini bermakna dia ini memandang kepada apa yang dia miliki, sedangkan semuanya itu milik Allah Ta'ala. Maka orang kaya merasa dia tidak ada apa-apa, merasa tidak ada, itu milik Allah Ta'ala. Orang yang ada ilmu, dia tidak merasa bahawa itunya dia alim, tidak. Itunya ilmu Allah, bukan ilmu dia. Habis tu, alim macam mana pun rasa jahil. Merasa jahil diri itu. Kerana apa? Kerana menyedari dia hamba. Itulah sebenar-benar alim. Merasa dirinya alim, sedangkan dia hamba, itulah sebenar-benar jahil. Maknanya. Sebab itu, apa kata Imam Al-Syafi'i? Mengatakan bahawa aku belajar, tetapi bila aku belajar, rupa-rupanya banyak aku tak tahu. Banyak sangat aku tak tahu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, aku kasih orang soleh walaupun aku tidak soleh. Mana Imam Syafi'i tidak soleh? Imam Syafi'i dia seorang lelaki yang soleh, dia seorang imam yang soleh. Kenapa dia mengatakan demikian? Kerana merasa dia tidak memiliki soleh. Maka merasa tidak memiliki kesalehan, itulah orang yang soleh. Tapi kalau kita sepahmayang, kita rasa kita soleh, aku infak sudah banyak, sembahyang pun rajin, baca Quran setiap hari tidak tinggal, maka dia merasa bahawa dia sudah baik, maka hakikatnya dia bukan baik. Dia merasa dirinya sudah soleh, hakikatnya dia bukan orang yang soleh. Lalu dikatakan lagi,
maknanya. Lalu dikatakan bahawa kerana istighraq, kerana tenggelamnya di dalam syuhud, di dalam memandang apa? Pandangan syuhud ini pandangan dengan mata hati jalal Tuhannya, ketinggian Tuhannya, kamalnya, kesempurnaan Allah Ta'ala yang dikehendaki bagi Adam. Tiap-tiap sesuatu yang lain semua tiada, yang ada hanya Allah. Dengan sebabnya dan dengan sebab dirinya tidak ada alim, tidak ada saleh, tidak ada ilmu, tidak ada harta, tidak ada pengaruh, semua tidak ada. Wujud tiap-tiap sesuatu itu daripadanya yang ada, wujud tiap-tiap sesuatu yang ada tiap satu daripada Allah. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah. Kalau kita nak berusaha satu-satu perkara, jangan memandang bijak kita. Ulama tidak boleh memandang kebijaksanaan dia, tetapi memandang kepada ilmu Allah. Walaupun dia sudah alim macam mana pun, panduan dia kena melihat itu daripada Allah Ta'ala. Begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin tidak boleh berpegang kepada kebijaksanaan dia, tetapi memandang kepada ilmu Allah, pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan lagi, dan kata Abu Yazid rahimahullah ta'ala, terlebih jauh mereka itu daripada Allah, terlebih banyak mereka itu isyarat kepadanya. Semakin banyak isyarat kepadanya, semakin jauh dia kepada Allah. Semakin banyak dia memandang kepada apa yang Allah beri kepada dia, maka dia semakin jauh. Para jemaah sekalian, kalau kita terlalu banyak memandang kepada amal, terlalu banyak memandang kepada amal kita, dan dengan amal kita ini kita banyak bercerita pada orang, kita banyak menzahirkan kepada orang. Apa saja kita nak buat, kita nak zahir saja. Semua kita nak zahirkan. Kita nak baca Quran satu hari 3 juzuk, kita zahirkan. Kita nak infak satu hari beribu-ribu, kita zahirkan. Dan kita merasakan bahawa itulah hak kita, itulah yang kita ada. Maka jauh, sama sekali jauh dengan Allah Ta'ala. Maka Abu Yazid mengatakan, sesiapa yang melihat kepada isyarat yang Allah berikan kepada dia, maka memandang kepada isyarat ataupun kepada rahsia yang Allah beri, ataupun kepada ilmu yang Allah beri kepada dia, dia memandang ke situ, bahawa dia ini sudah alim, dia sudah dekat dengan Allah. Kerana apa? Kerana Allah membuka ilmu pada dia, lalu dia merasa dirinya sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Lalulah dia memandang kepada pemberian Allah Ta'ala tadi, lupa kepada yang memberi Allah Ta'ala. Bermakna dia memang jauh dengan Allah. Dia memang jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi penyakit kita ini, orang-orang yang banyak dosa, penyakit merasa soleh, penyakit merasa sudah beramal, memandang kepada diri sendiri. Baik, bermula isyarat itu terlebih seni, halus. Isyarat tadi daripada ibarah, iaitu kinayah, iaitu perumpamaan yang tiada sarih, yang tiada jelas, diistikmalkan, yang digunakan akan dia. Ahli tariq kepada orang yang berjalan kepada Allah, ahli tariqah, orang yang berjalan kepada Allah. Pada antara mereka itu, antara mereka itu, di antara di kalangan mereka, bagi asrar, yakni rahsia tauhid. Apa dia yang dikatakan isyarat ini? Yakni rahsia ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala membuka rahsia-rahsia yang halus, sehingga dia merasa tentang hakikat sebenar-benar dia bertauhid kepada Allah Ta'ala, bertauhid kepada Allah Ta'ala, maka ketika itu maknanya dia pun merasa dia sudah dekat dengan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala telah membuka ilmu ketauhidan kepada Allah. Sebab itu kita ni tak dapat. Kita ini maknanya ketika mana kita ini menggunakan tenaga, kita mengangkat satu barang, ketika itu kita melihat bahawa itulah kekuatan kita. Itulah kekuatan kita.
maka itu dikira orang itu telah memandang kepada dirinya. Tiba-tiba Allah membuka kepada dia tadi, sehingga dengan pandangan mata hatinya dia melihat itu semua sifat-sifat Allah. Semua sifat Allah. Ketika mana dia melihat gunung, dia melihat itu ilmu Allah. Dia melihat itu kudrat Allah Ta'ala. Dia melihat itu iradat Allah Ta'ala. Ketika itu dia pun memandang kepada pemberian Allah Ta'ala tadi. Bila dia menyedari, bila Allah membuka kepada pintu ilmu tadi, ni hak buka dah ni, bukan hak tak buka ni, lalu dia merasakan bahawa dia sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Ketika itu dia sebenarnya masih lagi jauh. Masih lagi jauh. Kerana apa? Kerana masih lagi menyangka, melihat kepada kurniaan Allah, tidak melihat kepada Allah yang mengurniakan. Barang siapa berisyarat kepada Allah, kepada Allah Ta'ala, menilai ia bagi isyaratnya. Barang siapa yang diberi oleh Allah Ta'ala akan satu isyarat seperti ilmu, lalu dia memandang kepada ilmu tersebut, maka bahasa yang mudah dipahami lagi, sesiapa yang Allah Ta'ala beri ilmu, lalu dia merasa dia sudah alim. Dia merasa dia sudah alim. Maknanya, dan dipolehinya Allah Ta'ala terlebih hampir kepadanya, lalu dia merasakan dia sudah saleh, dia dekat dengan Allah Ta'ala. Daripada isyaratnya, daripada isyarat yang Allah beri kepada dia tadi, maka tiadalah dia arif, tiadalah dia benar-benar mengenal Allah. Sebab itu katanya guru saya, kata guru Ustaz, kamu ini beribadah, belajar, mendekatkan diri pada Allah sampai kamu merasa pada kamu beberapa keadaan. Yang pertama, kamu merasa kamu jahil kepada Allah. Jahil sungguh. Walaupun alim macam mana pun rasa jahil. Yang kedua, kamu merasa kamu fakir kepada Allah. Tak pilih apa-apa. Rasa tidak memiliki apa-apa. Jangan rasa ada pengaruh, jangan rasa ada kekayaan, jangan rasa ada kuasa, jangan rasa, tidak ada apa-apa. Maka merasa dia fakir, merasa dia dhaif, merasa dia ini dhaif, fakir, dan juga merasakan bahawa dia ini tidak memiliki apa-apa. Merasa dirinya hina pada Allah Ta'ala. Jadi di hadapan Allah rasa hina, tidak merasa bangga dengan amalnya, tidak merasa bangga dengan amal dia. Maka ini menunjukkan bahawa orang itu dikira orang yang arif billah, sudah mengenal Allah. Baru dia tahu, baru dia rasa bahawa semuanya hak Allah Ta'ala yang ada pada dia, tiada apa-apa dia miliki. Sebab itu Allah memberi kelebihan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah memberi ilmu kepada dia. Ketika turun wahyu yang pertama, Rasulullah mengatakan, ma ana biqari'in, aku tidak pandai membaca. Sebab itu ketika iblis itu Allah Ta'ala suruh dia sujud, dia kata ana khairum minhu, aku lebih baik pada dia. Bila Rasulullah mengatakan aku tidak memiliki apa-apa, Allah beri ilmu pada dia. Sedangkan Rasulullah ni, ilmu Rasulullah ini adalah hebat. Ada ulama kata ilmu Rasulullah ini ibaratnya 99 ilmu, 1% itu ilmu semua orang-orang yang datang ke bumi. Dan ilmu Rasulullah 99. Maka para sahabat, mereka itu apa yang didatang oleh Rasulullah ambil, tak ada kaji-kaji pun. Bila Rasulullah kata habatul sauda itu penyembuh segala penyakit, tak ada buat kajian, terus terima. Tak ada buat kena kaji lagi ni, kena tengok lagi ni, mana tidak. Kerana apa? Kerana sedar dia tidak ada ilmu. Yang ada ilmu itu Allah, ilmu Allah Ta'ala sahaja. Maka setelah merasa tidak memiliki segala-galanya, semuanya daripada Allah, itulah dia orang yang arif billah. Itulah dia mengenal hakikat, orang yang benar-benar mengenal Allah, merasa tidak memiliki apa-apa. Maka menangis dia. Kenapa orang arif billah banyak menangis? Kerana dia merasa tidak ada amal.
Sebab itu Umar bin Abdul Aziz menangis malam-malam, sedangkan dia ahli ibadat juga. Begitulah juga dengan Ali Zainal Abidin, sembahyang 1000 rakaat tapi menangis lagi. Kenapa menangis? Merasa tidak ada amal. Begitulah juga dengan Sayyidina Osman Ibn Affan. Sayyidina Osman Ibn Affan ini, dia ini maknanya dia ini ketika mana pergi duduk melihat tanah perkuburan, dia menangis. Tidakkah Sayyidina Osman itu sudah dijamin syurga? Ya, sudah dijamin syurga, tapi merasa dia tidak layak kerana dia tidak ada amal. Maka orang yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala ini, setelah dia merasakan bahawa dirinya tidak ada apa-apa, selagi mana ada pada sesuatu pada dirinya seperti amal, ilmu dan seumpamanya, maka dia jauh dengan Allah. Maka ramailah orang yang beribadat, tetapi ibadat itu menjauhkan dirinya kepada Allah. Wal-iyazubillah. Ramai yang Allah Ta'ala berubah, maka orang Allah memberi dia ilmu, maka dengan ilmu jauh dia dengan Allah. Wal-iyazubillah. Allah memberi dia kuasa, dengan kuasa menyebabkan dia jauh dengan Allah. Wal-iyazubillah. Kerana apa? Yang berilmu rasa dia ada ilmu, yang berkuasa rasa dia berkuasa. Rasa dia berkuasa. Yang beribadat rasa dia beribadat. Merasa itulah yang membawa dia ini, menyebabkan dia jauh dengan Allah. Maka dibuang segala rasa dalam hati, sehingga dah dia syuhud hanya memandang Allah Ta'ala. Maka itulah orang yang arif billah, benar-benar mengenal Allah. Baik, maka dikatakan bahawa barang siapa berisyarat kepada Allah Ta'ala yang menilai ia bagi isyaratnya, dan dipolehi Allah Ta'ala terlebih hampir kepadanya daripada isyarat tadi, maka tiadalah dia arif. Dia bukan orang arif. Bila Allah Ta'ala beri ilmu, lalu dia pun merasa dia ni ada ilmu, dia tiadalah arif dalam atas tahqiq yang sebenar-benarnya, kerana bahawasanya ia bersifat farqun. Farak dengan syuhud, dengan memandang. Dia ada dua sifat, satu dia panggil farak, satu dia panggil jam'u. Jam'u berhimpun dia dengan Allah, farak berpisah dia dengan Allah Ta'ala. Maknanya dengan syuhudnya, dengan memandang dirinya. Kerana ada farak, maka sifat orang ini dia ada dua, satu farakun, dua jam'un. Farqun, apa makna farqun? Farqun ni bermakna dia berpisah dengan Allah. Seolah-olah Allah ilmu dia, kuasa Allah kuasa dia. Seolah-olah dia begitu. Dia merasakan bahawa begitu, ni dengan sebab rajin aku, dengan sebab ibadat aku, dengan sebab ilmu aku. Maka merasa dengan memiliki sifat itu, maka terpisah dia dengan Allah. Itu dia panggil farqun, berpisah dia dengan Allah. Tetapi itu farqun ni bukan sifat orang arif billah. Itu orang yang masih lagi dia kejauh dengan Allah, tertipu daya lagi. Tetapi yang satu lagi dia panggil jam'un, berhimpun dia dengan Allah. Apa maksud berhimpun dia dengan Allah? Maknanya ketika mana Allah memberi ilmu kepada dia, dia tidak melihat itu ilmunya, tetapi dia melihat itu ilmu Allah Ta'ala. Baik, kita tengok. Maka bersifat farqun dengan syuhudnya. Maknanya berpisah dia dengan Allah, dengan memandangnya. Bagi segala awliya, bagi segala yang selain daripada Allah. Tetapi arif itu, orang yang benar-benar arif billah itu, iaitu yang fana, yang binasa dalam wujud Allah. Dirinya binasa, apa yang dirasanya tak ada apa-apa, dalam wujud Allah yang ada itu Allah. Dalam wujud Allah Ta'ala. Maka Allah lah yang memberi, Allah lah yang memberi kepadanya sesuatu. Sehingga kan tengok Rasulullah SAW, orang yang sudah diberi ilmu, tetapi apa yang Rasulullah doa? Allahumma zidni ilman, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Rasulullah masih lagi meminta, ya Allah tambahlah aku ilmu. Maknanya ketika mana sahaja Rasulullah beribadat sampai pecah kaki, maknanya bengkak kaki-kaki, lalu Siti Aisyah beritahu, kenapalah beratkan diri begini? Tidakkah dosa-dosa kamu diampunkan oleh Allah Ta'ala terdahulu dan terkemudian? Kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Apa salah aku nak jadi orang hamba yang bersyukur kepada Allah, berterima kasih pada Allah yang memberi kepada dia.
Rasulullah tidak mengatakan bahawa aku ni ahli ibadat banyak, tidak. Bahkan Rasulullah pernah berkata pada sahabat, maknanya kamu semua tidak dapat masuk syurga dengan amal kamu. Maka sahabat terkejut. Tak boleh masuk syurga dengan amal, termasuk kamu ke ya Rasulullah? Ya, termasuk aku tak boleh masuk syurga dengan amal. Habis tu yang masuk syurga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Di sini mengajar kepada kita, jangan bergantung pada amal, jangan bergantung dengan apa yang apa yang Allah beri pada kita, tapi bergantung dengan pemberi kepada Allah. Bergantung pada Allah yang memberi kepada kita segala-galanya. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa arif itu iaitu fana di dalam wujud Allah, binasa dia di dalam wujud Allah. Dia tak merasa apa-apa, maknanya yang ada hanya Allah Ta'ala. Dia tak merasa yang lain, ibadat dia habis binasa. Bukan binasa apa? Binasa dia dengan arti kata dia tidak memandang. Tidak memandang macam mana? Tak ingat macam mana? Macam kita buang sampah. Adakah balik kita ingat sampah kita? Contohnya tak ingat dah. Lupa-lupa terus dah. Tak ada apa-apa. Walaupun ibadat, tapi tidak memandang kepada ibadat. Maka dikatakan iaitu yang fana dalam wujudnya, yang berlipat di dalam syuhudnya, yakni di dalam memandang Allah Ta'ala itu sudah terlipat. Yang ghaib daripada isyaratnya, maknanya sudah tertutup dengan apa yang ada pada dirinya. Tertutup yang ada pada dirinya, yang ghaib hilang daripada isyarat, daripada apa yang Allah beri pada dia, hilang, tak ada apa. Dan musyirun, yang ditunjuk, yang diisyaratkan, musyara bihi, dan juga yang Allah maknanya yang diisyaratkan dengannya. Maka apa-apa yang Allah Ta'ala beri amal ke, ilmu pada dia ke, ibadat pada dia, sudah tidak memandang, dia hanya memandang kepada Allah. Di sini mengajar kepada kita jangan merasa memiliki, bahkan merasa diri tidak ada apa-apa. Jangan merasa diri kita soleh walaupun kita sudah buat amal soleh. Tetapi merasalah diri kita tidak ada apa-apa, semuanya kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ditanya Abu Ali Ghuzbari radhiyallahu anhu daripada isyarat. Tanya tentang isyarat, yakni pemberian Allah tentang ilmu. Sebagai contohnya ilmu tauhid Allah Ta'ala beri kepada maknanya maka katanya isyarat itu menyatakan daripada yang terkandung akan dia pendapat daripada yang diisyaratkan kepadanya, tiada yang lain. Apa-apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu, seumpamanya mengisyaratkan kepada siapa? Kepada Allah yang berilmu, bukan mu yang berilmu. Mana? Faham begitulah. Kalaulah Allah memberi ilmu kepada kita, menunjukkan apa? Menunjukkan yang berilmu itu Allah. Menunjukkan kepada ilmu Allah, bukan menunjukkan kita kepada kita yang ada ilmu. Jadi merasakan kita ada ilmu inilah yang terhijab. Maknanya belum lagi kenal Allah. Jadi macam mana nak kenal Allah? Duk merasa kita yang memiliki ilmu. Dah kalau merasa diri kita memiliki ilmu, bila kita nak menyadari bahawa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan macam itu, seseorang tadi hendaklah merasa tiada apa-apa. Sifat orang yang soleh, ketika mana mendapat dia bersyukur, ketika mana hilang dia tidak merasa apa-apa dan tidak terlalu bersedih. Baik, kita tengok. Kecuali bersedih dalam meninggalkan ibadah. Hakikatnya bahawasanya isyarat itu berserta akan dia segala ilah, segala sebab, dan segala ilah itu jauh daripada hakikat. Baik, sesuatu yang kita nak dapatkan, sesuatu ilmu yang Allah Ta'ala beri itu memang ada sebabnya. Sebab apa Allah Ta'ala membuka pintu ilmu pada dia? Sebab apa Allah Ta'ala beri kepada dia? Sebab dia rajin ibadat. Maknanya sebab dia rajin ibadat. Jadi bila dia rajin ibadat, maka dengan rajin ibadat Allah Ta'ala bagi.
bagilah dia. Tetapi hakikatnya itu bukan Allah beri, bukan sabit ibadat. Bukan sabit ibadat itu. Maknanya Allah memberi kepada dia dengan sebab pemberian Allah. Sebab tu ramai mana orang yang ahli ibadat, beribadat banyak, kadang-kadang Allah Ta'ala beri kepada, Allah tak beri kepada dia makrifat. Tapi ada orang yang beribadat banyak, Allah beri. Ada yang ibadat banyak tak beri, ada yang tak ibadat tak banyak beribadat tapi Allah beri. Begitu juga kita tengok orang berniaga. Ada orang berniaga, dia berniaga sungguh siang malam cari pelanggan saja, tak kaya-kaya. Tapi ada orang berniaga lebih kurang saja, jumpa seorang dua terus dapat pelanggan, maknanya yang besar terus jadi kaya. Itu semua pemberian Allah. Pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa isyarat itu berserta dengan segala ilah, segala sebab. Yang dapat isyarat itu ada sebab, dan segala sebab itu jauh daripada hakikat. Hakikat yang sebenarnya bukan daripada sebab itu. Ataupun kita macam contoh gini lah, sebab orang itu jadi kaya, sebab orang itu bersungguh berniaga. Berniaga sungguh jadi kaya. Bila berniaga sungguh jadi kaya, maka Allah Ta'ala beri kaya sebab dia rajin. Sebab dia berniaga dan dia berajin. Tetapi hakikat yang sebenarnya dia menjadi kaya bukan kerana dia rajin. Bukan kerana dia berniaga rajin, tetapi hakikat dia menjadi kaya sebab Allah yang memberi dia kaya. Begitu. Maka jangan melihat dengan sebab itu. Jangan melihat kepada sebab, tapi melihat kepada musabbib, yakni Allah Ta'ala. Ini ketauhidan kita. Maka kita contoh, kita sakit, kita makan obat. Maka ketika makan obat, kita kata obat ini sembuh, benar. Dari segi syariatnya benar. Tetapi hakikat yang sebenarnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala. Dan tahqiq pula di dalam isyarat itu, iaitu keadaan hamba itu ta'aluk pada sesuatu jenis. Ta'aluk pada satu jenis, satu nau', iaitu satu jenis daripada segala jenis asma' dan juga sifat. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Hingga adalah segala ahwalnya sekaliannya berlaku di atas barang yang dikehendakinya daripada nau' itu, daripada jenis itu, pada hal dan amal. Sama ada pada hal dan juga pada amal. Maka pula pada zahirlah sekalian hukumnya di dalam segala amal hamba itu. Maka dikatakan apabila seorang itu nak diberi oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala buka kepada dia satu sifat, contohnya sifat jamal Allah. Maka dia melihat, bila melihat, maknanya dia melihat kepada bumi ini, pada pemandangan dia melihat, dia tengok bukit, maka dia melihat itu daripada jamal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka segala yang Allah Ta'ala buka kepada dia ni, maknanya itu isyarat yang Allah Ta'ala beri, tertakluk kepada Allah Ta'ala beri. Maka ada orang yang Allah Ta'ala beri kepada dia tadi dengan maknanya melalui sifat Allah, melalui asma Allah. Ada orang kadang-kadang bila dia maknanya melakukan sesuatu, dia melihat, ataupun orang alim dia melihat dengan ilmu Allah, dia tak merasakan ilmu dia. Orang yang bekerja dia melihat dengan kudrat Allah, bukan dengan kudrat dia. Orang yang berniaga dia melihat dengan iradah Allah. Dia menjadi kaya itu bukan dengan sebab bijak dia dalam sistem, dalam bisnes dia, tetapi itu kehendak Allah Ta'ala. Jadi setiap orang yang Allah Ta'ala beri kepada dia tadi, orang yang itu diberi ilmu, diberi harta, diberi pangkat apa-apa, maka dikatakan bahawa membawa kepada melihat kepada itu semua datang daripada Allah, yang mana Allah Ta'ala bagi kepada dia tadi melalui sifat-sifat Allah Ta'ala, sehingga dia memandang itulah sifat Allah Ta'ala yang sebenar, itulah Allah Ta'ala yang sebenarnya, bukan dirinya. Maka bila bukan dirinya, bermakna apa? Bermakna dia tidak ada apa-apa. Dia tidak ada apa-apa. Iyyaka na'budu, kami sembah padamu ya Allah, wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami minta tolong.
Maknanya apa? Kita sakit, dengan siapa kita nak minta tolong? Kita minta tolong dengan Allah. Penyakit ada pada kita, nak angkat wabak, minta dengan siapa? Minta dengan Allah Ta'ala. Zahir saja kita berusaha, zahir saja, tetapi yang sebenarnya itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Semuanya daripada Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan orang-orang saleh mengatakan bahawa aku berjalan dengan Allah, aku berjalan dengan Allah, aku memandang dengan Allah, aku mendengar dengan Allah Ta'ala. Sehingga orang itu lupa yang ada hanya Allah Ta'ala sahaja. Ingat katanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali mengatakan bahawa aku naik haji. Ketika mana aku naik haji, yang pertama aku ini melihat, aku tidak melihat Tuhan Kaabah. Aku naik haji, aku tak tengok Tuhan Kaabah. Aku tengok comelnya Kaabah. Begitu. Peringkat pertama. Aku naik haji tetapi aku belum lagi melihat Kaabah. Kemudian aku naik haji yang kedua. Naik haji lagi yang kedua. Ketika mana aku naik haji yang kedua, lalulah aku melihat Kaabah dan aku melihat Tuhan Kaabah. Barulah melihat Tuhan Kaabah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, aku naik haji yang pertama, aku tengok Kaabah saja. Aku tak tengok lagi Tuhan Kaabah. Kemudian aku naik haji yang kedua. Aku naik haji yang kedua, aku lihat Kaabah dan aku lihat Tuhan Kaabah. Aku pun menghayati akan Allah yang Tuhan yang mencipta Kaabah. Lalu kata Sayyidina Ali, aku naik haji yang ketiga. Ketika mana aku naik haji yang ketiga, aku tidak melihat Kaabah. Aku hanya melihat Tuhan Kaabah. Maka begitu 3 peringkat. Peringkat kita orang mula-mula kita ini jahil. Maka kita pun makan obat. Kita melihat bahawa obat itu menyembuhkan. Kemudian kita pun belajar lagi. Belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid. Bila belajar ilmu tauhid, pergi peringkat yang kedua. Bagi peringkat yang kedua, obat ini sembuh, tetapi yang menyembuhkan itu Allah. Nampak lagi peringkat yang kedua. Belajar lagi tauhid. Beramal, zikir banyak-banyak supaya tertanam sifat Allah dalam hati. Lalu berzikir banyak-banyak sampai peringkat yang ketiga, aku makan obat. Rupanya yang menyembuhkan itu obat. Yang menyembuhkan itu Allah. Yang ketiga, aku makan obat, maka yang menyembuhkan itu Allah. Okey, baik, kita tengok 3 peringkat. Peringkat yang pertama, makan obat yang menyembuhkan. Ini dikejahil. Maknanya. Maknanya duduk dalam binasa. Pergi yang kedua. Maknanya aku makan obat. Obat itu menyembuhkan. Dengan sebab Allah. Kemudian nampak lagi obat itulah yang menyembuhkan. Dengan Allah, obat itu sembuh dengan sebab Allah yang menyembuhkan. Lalu dia makan obat kali yang ketiga, dia tak kata obat itu menyembuhkan, dia mengatakan Allah yang menyembuhkan. Inilah arif billah. Orang arif billah. Yang pertama orang jahil, yang kedua orang awam, yang ketiga orang arif billah. Orang yang pertama orang yang maknanya orang yang duduk membawa kepada syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua membawa kepada fasik lagi, setengah orang sufi kata, masih lagi melihat lagi. Tapi yang ketiga itu orang yang selamat ketika dia melihat Allah yang menyembuhkan. Inilah perbahasan kita ini pada malam ini lebih kepada ketauhidan kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Maha Agung, Allah Maha Hebat. Maka bila Allah Maha Agung, Allah Maha Hebat, setelah memandang bahawa yang hebat itu Allah, yang agung itu Allah Ta'ala, maka dalam keadaan itu merasakan bahawa tidak ada yang agung, tidak ada yang memiliki, hanya Allah Ta'ala sahaja.
Maka manusia itu bila sudah begitu, duduklah dia di makam jam'u. Apa makna makam jam'u? Makam dia berhimpun dengan Allah. Maksud dia berhimpun dengan Allah bermakna hanya memandang Allah Ta'ala sahaja pada pergerakan dia, pada pandangan dia, pada perjalanan dia, semuanya Allah yang melihat. Baik, kita tengok ya. Dan kata Abu Bakar Shibli radhiyallahu anhu, tiap-tiap isyarat yang diisyaratkan akan dia makhluk, masih lagi yang dia melihat itu masih lagi makhluk. Kalau dia makan obat-obat yang menyembuhkan lagi, dia pun faham, itulah yang dia faham maknanya. Maka makhluk bagi hak Allah Ta'ala iaitu tertolak, maka tertolaklah ia atas mereka itu, hingga mengisyaratkan mereka itu pada hak, sehinggalah dia hanya memandang Allah. Mana-mana lagi masih lagi memandang kepada makhluk, maka tertolaklah, sehinggalah dia memandang kepada hak, yakni memandang kepada Allah Ta'ala. Dan tiada bagi mereka itu kepada demikian itu jalan, tidak ada lagi jalan kecuali hanya memandang kepada Allah Ta'ala. Inilah orang yang mengenal Allah, inilah perjalanan tauhid yang sebenar. Perjalanan tauhid yang sebenar. Jadi sebab itu orang-orang yang melihat kepada Allah, dia tidak ada bangga. Tidak ada lagi merasa bangga diri. Kerana apa? Bangga itu merasakan dia memiliki sesuatu. Yang tidak merasa dirinya hebat. Kerana hebat itu merasakan bahawa ada lagi pada kedudukan diri dia. Maka setelah dia hilang perkara itu semua, maka itulah dia kira orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah. Dan dikatakan lagi dan tahqiq pula di dalam isyarat ini, iaitu keadaan hamba itu takluk pada sesuatu jenis. Maka dikatakan bawah lagi ya. Dan tahqiq pula di dalam isyarat itu, iaitu keadaan hamba itu takluk pada satu jenis daripada segala jenis asma' dan sifat, hingga adalah segala ahwal sekaliannya itu berlaku atas barang yang dikehendaki. Ini kita dah bicara tadi, mengatakan bahawa apabila saja dia memandang kepada sifat Allah, yang alim memandang pada ilmu Allah, yang kaya memandang pada iradat Allah, makna yang kuat memandang kepada kudrat Allah Ta'ala, maka ketika itu dikatakan bahawa seorang itu sudah mengenal Allah. Maka barang siapa ada makam isyaratnya itu bagi karam, bagi kemuliaan, dan juga fadal daripada kelebihan ataupun lawannya, demikian itu maka segala amalnya atas segala nauk jenis daripada raja dan juga khauf. Ketika mana saja dia ini melihat kepada kemuliaan Allah, keagungan Allah Ta'ala daripada jenis yang Allah beri kepada dia. Contohnya, apabila mana saja dia ini melakukan amal, maka dia melihat ini adalah daripada inayah Allah, daripada pertolongan Allah Ta'ala. Maka ketika itu dia hanya bergantung pada Allah. Mula dia merasa dia ini lemah, tak ada apa-apa. Dan ketika itu dia datang dalam sifat dia harap kepada Allah. Harap dia kepada Allah Ta'ala, dalam waktu yang sama rasa takut kepada Allah. Sebab apa rasa takut? Sebab dia tidak ada rasa kekuatan. Yang ada kekuatan Allah. Kita hari ni boleh sembahyang contohnya. Adakah besok kita boleh sembahyang? Tak tahu lagi kita boleh sembahyang ke tak besok. Maka ketika itu orang-orang yang soleh dia rasa bimbang. Adakah aku ni besok boleh sembahyang lagi? Tidak boleh sembahyang. Maknanya dalam waktu yang sama dia mengharapkan Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada dia. Lalu dikatakan lagi, dikatakan bahawa timbullah dua sifat. Apa dia? Sifat raja harap dan juga sifat khauf, iaitu takut kepada Allah. Serta nauk takluknya dengan jenis yang dia takluk tadi. Sama ada ilmu, dia takut, dia takluk pada ilmu Allah. Allah Ta'ala boleh tarik ilmu sekali mata. Sebab tu dia merasakan bahawa dia tidak ada ilmu. Dia rasa hanya yang ada Allah Ta'ala sahaja. Bahkan ketika mana orang bertanya pada Sayyidina Umar tanya, Sayyidina Ali turun jawabkan. Ketika mana orang tanya pada Rasulullah kata aku tidak ada ilmu, nanti aku tanya malaikat Jibril. Ketika mana satu malaikat Jibril tanya, ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah, cuba beritahu aku tentang kiamat. Rasulullah kata aku tak tahu. Maknanya kerana apa? Kerana bergantung.
Ketika pernah satu ketika Nabi SAW ditegur oleh Allah Ta'ala. Ketika mana seorang orang kafir Quraisy bertanya pada Rasulullah, Rasulullah kata, tak apa, aku jawab besok. Hingga lalu Allah Ta'ala berkata, wala takulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan kamu kata, wahai Muhammad, aku akan buat begini-begini besok, kecuali kamu kata illa an yasha Allah, kecuali dikehendaki oleh Allah. Ketika itu Allah menegur Rasulullah. Ketika mana orang bertanya pada Rasulullah, Rasulullah kata, tak apa, aku jawab besok. Rasulullah lupa nak kata insya Allah. Lalu Allah Ta'ala kata illa an yasha Allah wala takulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Jangan kamu berkata sesuatu dengan kata, tak apa, besok aku akan buat begini-gini, kecuali illa an yasha Allah, kecuali kamu berkata dengan kehendak Allah. Lalu orang yang diberi oleh Allah Ta'ala ni rasa takut. Kenapa? Dia tak memiliki, tidak memiliki, hanya Allah Ta'ala sahaja. Pada janabul haqqi, pada pihak Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang diisyaratkan kepada istighraq wujud, yang mana dia memandang kepada tenggelam dia, istighraq ni tenggelam di dalam wujud Allah Ta'ala, di dalam kurniaannya, maka segala amalnya atas segala nauk daripada syukur. Kalau dah dia memandang kepada wujud Allah, dia boleh sembahyang. Kita sembahyang tarawih 20 rakaat, itu kita tak boleh kata, hari ni aku gagah. Tak, hari ni Allah memberi kepada aku ibadat. Apabila seorang itu boleh hafal Quran cukup 30 juzuk, jangan merasa Quran sudah ada dalam hatiku. Dia merasa takut Quran itu hilang, hanya mengharap kepada Allah Ta'ala. Lalu ketika mana Allah memberi kepada dia sesuatu, tak kira lah harta ke, ilmu ke, pangkat ke, kelebihan apa-apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia, maka tugasnya bersyukur kepada Allah. Syukur mengikat nikmat yang Allah bagi. Maka orang soleh dapat nikmat bersyukur. Orang jahil macam kita dapat nikmat berbangga. Sepatutnya dapat nikmat bersyukur, tetapi dapat nikmat berbangga. Sebab tu Rasulullah kata, apa salahnya aku nak menjadi orang yang bersyukur? Kerana apa? Menyedari Allah yang memberi nikmat pada dia. Maka orang yang arif billah, bila dapat nikmat, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maknanya, dan irtihad pada sesuatu wajah, ia di dalamnya akan kurniaan Tuhannya, hanya dia memandang kepada itu kurniaan Allah, bukan daripada dia. Ketika mana Allah bertanya pada Nabi, seseorang bertanya pada Nabi Allah Sulaiman tentang kerajaannya yang besar, kedudukannya yang berhebat, lalu Nabi Sulaiman mengatakan, haza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan Tuhanku, bukan daripada kerajaan aku, ataupun bukan daripada milikku. Bukan daripada milikku. Hadza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan Tuhan aku. Ketika itu datang satu orang kata, Masya Allah, hebat. Maknanya, subhanallah, hebat kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman mengatakan, subhanallah itu lebih besar daripada apa yang dia miliki. Maknanya, maka memandang kepada kurniaan Allah, dia bersyukur. Dan dikatakan bahawa mengatakan bahawa dia berpaling daripada sesuatu yang selain daripada Allah, selain daripada Allah Ta'ala. Ya, kalau orang tak ada, orang beri rezeki pada kita, orang beri duit pada kita, kita ucap terima kasih. Kita bersyukur pada Allah sebab dia bagi duit pada kita. Tetapi hakikatnya sebenarnya Allah lah yang memberi nikmat kepada kita. Maknanya sebab tu kita kena faham, ketika mana ada apa-apa sahaja, kita kena kembali kepada Allah. Kerana apa? Kerana Allah lah yang berkuasa di atas segala-galanya. Dan orang yang arif lagi, orang yang arif, yang mengenal Allah, yang kamil, yang sempurna, dia kata dia kenal Allah, kemudian lagi sempurna, iaitu himmatnya, semangat dia tadi, ataupun cita-citanya di belakang
di belakang sekalian demikian itu, kerana tiap-tiap sesuatu kepadanya itu hapus lain daripada Tuhannya. Maka orang yang arif billah ini maknanya himmah dia, semangat dia ataupun pergantungan dia ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tiada daripada yang lain. Kerana apa? Hapus yang lain. Hapus yang lain, tidak ada daripada yang lain. Maka tiadalah terhenti halnya atas nama. Tidak terhenti halnya atas nama dan tiada atas sifat. Tiada yang lain daripada demikian itu. Maka dia tiada terhenti dengan apa yang diberi oleh Allah Ta'ala. Kalau orang Allah Ta'ala beri ilmu, tidak terhenti pada ilmu. Maknanya tidak terhenti pada sifat. Kalau mulia, tidak terhenti pada sifat mulia pada dirinya. Tapi bila ilmu, dia melihat itu ilmu Allah. Bila mulia, dia melihat itu kemuliaan Allah. Dia tidak terhenti kepada dirinya sahaja, tetapi dia hanya kepada Allah Ta'ala. Dan ditanya Abu Sa'id Al-A'rabi rahimahullah Ta'ala daripada fana. Apakah yang dikatakan fana? Binasa. Binasa tadi. Maka katanya iaitu zahir sifat azamah, yakni merasa keagungan Allah. Fana ini adalah seorang itu merasa keagungan Allah dan jalalnya, ketinggian Allah atas hambanya, kepada hambanya. Maka memfanakan dia. Fana ni binasa. Ia akan dia daripada dunia. Maka binasa dia daripada dunia. Tak ada benda-benda pun dia nak dapatkan daripada sesuatu habuan dunia. Bahkan juga akhirat. Dan juga akhirat, dia beribadat bukan kerana nak pahala. Dia beribadat bukan kerana syurga. Dia beribadat bukan kerana takut neraka. Begitu. Bukan kerana akhirat. Dan juga segala ahwalnya, atau kerana segala ahwal, dia beribadat bukan kerana dia nak karamah. Dia bukan ibadat kerana nak jadi wali Allah. Maknanya ataupun darjat, dia beribadat bukan kerana nak cari darjat, biar darjat dia tinggi pada orang lain, tidak. Ataupun mencari makam yang tertentu, kedudukan yang tertentu, tak, dia tak cari yang tu. Dan juga askar, dan juga ingatan, memfanakkan akan dia daripada sesuatu dan daripadanya dan daripada fanaknya. Bahkan dia fanak, membinasakan daripada segalanya. Dah kamu ini orang arif billah, dia beribadat kerana nak syurga? Tak. Kerana takut neraka? Tak juga. Kerana nak namamu disebut? Tidak juga. Ataupun kamu beribadat kerana nak dapat darjat tinggi? Tak juga. Dah kenapa? Aku beribadat ini kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala saja. Kerana ingin mencari Allah. Kata Syekh Yusuf Al-Hasani, dia kata satu orang dia kasih, dia cinta pada seorang perempuan, tapi dia kata ataupun perempuan tu cinta pada seorang lelaki, suka pada lelaki, tetapi kata perempuan tadi, aku suka pada lelaki tu sebab dia banyak duit. Aku suka pada lelaki tu kerana dia beri aku apa-apa. Maka adakah cinta itu cinta yang sejati? Tidak sejati. Kerana dia cinta orang tu kerana nak sesuatu yang ada pada orang tu, bukan je nak orang tu. Tiba-tiba orang tu yang kaya tadi tiba-tiba jatuh miskin, ditinggal setara, contohnya. Maka bukan itu. Macam kita lah, kadang-kadang kita nak sesuatu daripada Allah, kita pun berdoa pada Allah, Allah bagi. Tapi bila Allah Ta'ala bagi, kita lupa pula pada Allah. Itu bahaya. Itu bahaya. Maka orang yang arif billah, begitu hakikat orang arif billah ini, dia tak nak apa-apa, dia hanya nak Allah Ta'ala. Sedangkan satu orang beribadat, dia beribadat pada Allah, malaikat datang, kamu ahli neraka, kamu bukan ahli syurga, dia tetap beribadat pada Allah. Lalu Allah malaikat datang lagi, kamu sudah jadi ahli syurga. Dia kata, mau bagi tak, marilah berapa kali pun mau kata aku syurga ke neraka ke, aku tetap ibadah pada Allah. Allah Ta'ala kata aku syurga, aku beribadat. Allah Ta'ala kata aku ahli neraka, aku pun beribadat pada Allah Ta'ala.
Lalulah malaikat itu kata, ya Allah, engkau lebih mengetahui akan hamba-Mu itu. Lalu Allah mengatakan, itulah hamba aku yang sebenar dalam ubudiyah dia kepada Allah Ta'ala. Jadi begitulah kita. Begitulah kita, maknanya kena belajar bahawa segala-galanya daripada Allah. Maka jikalau engkau berkehendak bahawa engkau keluar daripada penjara wujudnya, kalau kamu nak keluar daripada merasa memiliki miliki ilmu, miliki ibadat, rasa beja bila berzikir, banyak berzikir, rasa banyak berzikir bila berzikir, bila dengar kuliah, dengar pergi mari kuliah, musim-musim kini dengar belaka ustaz mengajar, rasa sudah ada ilmu banyak, rasa sudah baik. Maknanya kemudian tanya, dengar orang susah saja tolong lalu orang susah, maknanya berasa sudah dermawan. Maka dia terkurung dengan nafsu dia. Dia bermakna dipenjara oleh nafsu dia. Orang itu dikira dipenjara oleh nafsu. Kerana apa? Kerana memandang kepada diri. Maka nak keluar daripada penjara wujud tadi, wujud diri tadi, kepada luas syuhudnya, kepada memandang kepada Allah Ta'ala, maka fanakkan olehmu, binasakan dirimu daripada wujudmu, daripada kamu merasa miliki wujud tadi, sama ada wujud harta ke, wujud ibadat ke, wujud amal ibadat, dengan haulmu dan kuwahmu. Dengan haul dan kuwah, dengan merasa tidak ada daya upaya, tidak ada daya, yakni tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Wala quwwah, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah. Kamu kena rasa macam tu. Tak ada daya, tidak ada daya upaya kekuatan, maka engkau lihatlah barang yang kurnia Allah Ta'ala atasmu. Bila sampai merasa tidak ada daya upaya, hanya Allah. Setengah ulama kata banyakkan berzikir dengan membaca la haula wala quwwata illa billah. Ada setengah mengatakan bahawa dengan berzikir la ilaha illallah. Kerana la ilaha illallah ni kita berzikir dengan pelbagai maksud. La ma'buda illallah, tiada yang disembah oleh Allah. Ataupun la matluba ilallah, tiada yang dicari kecuali Allah. Maknanya maka ada mengatakan la quwwata illa billah, illallah, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Jadi menafikan segala-galanya, menafikan segala-galanya dan mengisbatkan Allah Ta'ala saja dengan nafi la ilaha illallah. Maka ada ulama mengata dengan memperbanyakkan zikrullah. Bila banyak zikrullah, barulah merasa tidak memiliki apa-apa. Kerana sudah tertanam sifat Allah Ta'ala di dalam hatinya, sehingga dia memahami hakikat yang sebenar. Maka dia kata, lihatlah barang yang kurnia Allah Ta'ala atasmu daripada segala rahsia yang raib-raib yang tersembunyi daripadamu. Ini bagi orang yang bersih hati, dengan sebab dia ini berjaya membuang daripada nafsu dirinya, pegangan hatinya terhadap wujud dirinya, maka Allah Ta'ala akan buka rahsia-rahsia Allah. Hanya saja mendahulukan mu'alif duka cita kerana bahawasanya hal permulaan dan mengakhirkan ia pada rajak, kerana bahawasanya awal darjat makrifat dan juga dijadikan isyarat kerana bahawasanya ia memberi faedah. Lalulah pengarang kitab kita merasa duka cita dan juga merasa sedih, dalam waktu yang sama mengharapkan mendapat darjat Allah Ta'ala di atas maknanya atas amalan yang kita lakukan. Maka ini akan dibicara pada matan yang akan datang. Maka kesimpulan yang kita baca pada malam ini memberitahu siapakah orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang kenal dirinya itu hamba. Dia mengenal bahawa dirinya tiada memiliki apa-apa. Dia mengenal bahawa segala sifat itu bukan sifat dia. Sifat itu bukan sifat dia. Dia alim, bukan sifat dia, sifat Allah. Dia gagah, bukan sifat dia, sifat Allah.
maka itulah dia hakikat orang yang benar-benar arif billah. Selagi mana dia merasa adanya dirinya dengan bangga, dengan riak, dengan ujub, dengan takabur, dengan sombong, maka dia jauh dengan Allah Ta'ala. Para jemaah, kita kena latih diri kita dan kita kena merasakan bahawa kita tiada apa-apa. Tiada ilmu, tiada amal, tiada pengaruh, tiada hebat, tiada gagah, tiada masyhur, tiada apa-apa. Yang ada hanya Allah Ta'ala. Itulah dia orang yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah memberi kepahaman kepada kita. Bukan saja faham, bahkan insya-Allah dapat mengamalkannya. Jadi sekadar ini saja dapat disampaikan. Kita jumpa malam besok insya-Allah. Dan Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.